Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alina futuhal 'arifin. Ke-10 ke-10 dari 11 masalah makmum wafiq. Yang khilaf tu dah habis dah, yang muafakat dan yang khilaf. Ni bahasa tidak khilaf, bahasa yang ni dah disepakati dah ni. Ke-10 makmum yang sah, makmum wafiq yang sah ia. Makmum yang sah ia iaitu makmum wafiq yang sah ia akan dirinya, dia sah bagi diri dia. Apa yang dia sahnya? Adakah ia daripada muwafiq atau ia daripada masbuk? Jadi melarat tak kenal diri dah ni. Tak sedar diri dalam sembahyang dah ni. Tak dapat dinilai oleh dia pada masa tu dia orang muwafiq ke orang masbuk ni. Sebab apa terjadi begitu? Sebab dia tak dapat dinilai gitu, yakni adakah mendapat ia akan masa yang meluluskan, di sini dia kata yang meluaskan, lebih selesa kita guna yang meluluh, yang meluluhkan tihah di dalam berdiri imam atau tiada. Sebab terjadi begitu tu, sebab terjadi dia tak dapat nak hukum diri dia tu sama ada makmum wafiq atau makmum masbuk, kerana dia tak boleh nak nilai masa semasa dia qiyam bersama dengan imam tu, masa semasa dia berdiri bersama dengan imam tu, ada peluang ke tidak ada peluang dapat ia menghabiskan bacaan Fatihah dia tu. Tu ukurannya duduk situ. Di situ tempat ukurannya. Maka manakala terjadinya seseorang di dalam sembahyang jemaah sebegitu, terjadi sehingga kita tak dapat dihingga semasa kita qiyam bersama dengan imam tu, ada ke tidak ada peluang masa kiranya kita baca Fatihah semasa tu sempat habis Fatihah ataupun tak sempat. Dia ragutan tu lah. Dia ragutan jarak masa baca Fatihah semasa qiyam bersama imam. Itulah sebab dia tak dapat nak hukum diri dia tu sama ada muwafiq atau masbuk. Maka berlaku makmum yang sebegini, makmum yang sebegini berlaku di dalam tahfah, berlaku dalam tahfah tersebut dalam kitab tahfah, itu kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab tahfah ni lanjut tanya Tuhfatul Muhtaj, kalangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, antara kitab fiqh yang terbesar ni. Maka berlaku di dalam tahfah tersebut dalam kitab tahfah atas bahawasanya atas makmum tersebut tadi melazimkan ihtiyat. Melazim tu mesti, ihtiyat tu ambil jalan cermat. Eloklah makmum tadi dia ambil jalan cermat. Maka ketinggalanlah ia dengan imam kerana mensempurnakan Fatihah. Dia ambil jalan cermat, dia kena terus baca Fatihah dia tu.
seolah-olah jadi makmum muafiq dah ni. Manakala dia terus baca Fatihah dia akan tentu ditinggal oleh imam, tak apalah, selagi tak habis Fatihah teruslah. Dan tiada mendapat ia akan rakaat malaikat mendapat ia akan imam di dalam rakaat serta tetap padanya pada rakaat. Gitu masalah makmum ni jadi pelik sikit ni. Maka ketinggalan lihat ulangi semula. Maka ketinggalanlah ia dengan imam kerana mensempurnakan Fatihah makmum tadi. Dia kena tu baca Fatihah dia. Tidak semacam muafiq ketinggalan 3 rukun yang panjang tu. Dan tiada mendapat ia akan rakaat. Makmum ni dia kira tidak dapat rakaat. Malaikat baru dia kira dapat rakaat. Malaikat tu baru dia kira dapat rakaat. Mendapat ia dikala dia dapat akan imam di dalam rakaat serta padanya padanya serta tetap padanya pada rakaat. Kalau dia sempat kerjai imam bersama dengan imam semasa imam dalam rakaat dan sempat dia rakaat bersama dengan imam dengan tetap dengan ada tamakninah, maka dapat rakaat tu. Faham kata? Tak ayah mana. Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah. Kalau dia sempat habis baca Fatihah dia. Makna sempurna ia akan Fatihah, sempat habis dia baca Fatihah dia. Pada ketika imam turun kepada sujud, melazimkan dia mengikut imam sujud. Maka jikalau sempurna ia akan Fatihah, dia sempat habis baca Fatihah pada ketika imam turun kepada sujud, melazimkan dia mengikut imam sujud. Makna tak payah rakaat lah, terus sujud bersama dengan imam. Dan meninggal aturan semaya dirinya, makna meninggal aturan semaya diri, tak payah rakaat lah, terus sujud bersama imam. Dan madatan ia rakaat yang dia tak sempat sujud tadi. Makna madatan dia kena buat. Kemudian terselepas daripada salam imam dengan rakaat itu, dengan rakaat yang tak sempat sujud tadi, kerana imam dah rakaat tu dia kira lakukan selepas imam beri salam akan datang. Ni ayat klasik ni. Kita lama jari macam ni lah bunyinya. Tak payah kalau biasa je kita jawi, tak payah. Jangan biasa ngaji Arab tak biasa jawi, payahlah ni. Main tak biasa belaka lagi teruk dah. Dan jikalau tiada sempurna ia akan Fatihah, apa macam kalau ia tak sempat habis baca Fatihah, padahal imam turun kepada sujud, hak tadi, hak dia kena sujud bersama dengan imam, sekiranya sempat dia habis baca Fatihah sebelum imam sujud, dia kena terus sujud tanpa rakaat sama. Ini kalau imam sujud pun Fatihah tak beres lagi, tak habis lagi. Dan jikalau tiada sempurna ia akan Fatihah, tak sempat habis lagi baca Fatihah, padahal imam turun kepada sujud, sedangkan di masa tu imam dah sujud dah, wajib niat mufarakah. Tempat ni wajib niat mufarakah ni. Ini kenyataan tersebut dalam kitab Tuhfah karangan Syekh Ibn Hajar. Dan jikalau tiada niat mufarakah, makmum al-mazkur tersebut kalau tak niat mufarakah, sedangkan Fatihah habis lagi, imam dah sujud, tidak diniat mufarakah olehnya, batal sembahyangnya, automatik sembahyang makmum tadi batal.
Dan yang berlaku atasnya Syekh Ramli. Dan seumpama Syekh Ramli, ada lagi lah pendapat-pendapat orang lain daripada Syekh Ramli, seperti Khatib Syarbini, Syekh Khatib Syarbini. Apa pendapat dia ni pula? Syekh Ramli, Khatib Syarbini dan lain-lain, bahwasanya ia seperti muwafiq. Kata Syekh Ramli seorang muwafiq ni, maka melakulah ia atas aturan semaya dirinya. Dan manakala muwafiq, dia maaflah, ia ditinggal oleh imam 3 rukun yang panjang. Kalau sedagi tak habis Fatihah, imam rakaat, imam i'tidal, imam sujud sekalipun terus lagi baca Fatihah. Biar sampai ketinggalan 3 rukun yang panjang dari imam, namun semayangnya tidak batal. Jangan melarang imam masuk rukun yang keempat. Sampai pendekat tu kena buat pilihan. Dan dapat ia akan rakaat makmum ni, kalau mengikut pendapat Ramli, Syekh Ramli, dia terus baca Fatihah, dia buatlah aturan sembahyang sendiri. Dan dia maaf meninggal dengan imam 3 rukun yang panjang-panjang. Bagi saya lah, pendapat Syekh Ramli ni masalah yang lebih mudah sikit. Syekh bin Hajar tadi kelekek juga dia. Dan dengan dia lah mempertua oleh Syekh Ramli. Begitulah petua Imam Ramli, Syekh Ramli. Dan zahir imdad, dan ternyata pada kitab imdad condong kepadanya, condong pada pendapat Syekh Ramli tadi. Dan mana-mana makmum yang muwafiq, dibenarkan dia. Kalau makmum muwafiq, pasti sekali dibolehkan dia meninggal dengan imam, tertinggal dengan imam, meninggal dengan imam tu tertinggal dengan imam hingga 3 rukun yang panjang, bagaimana ia dah lepas lah. Maka jika sekiranya tiada dapat sempurna ia makmum muwafiq tadi, tak dapat dia sempurna akan Fatihah, tak sempat dihabiskan baca Fatihah lagi hingga masa imam kepada rukun yang keempat. Betapa tak habisnya Fatihah hingga imam pun berpindah pada rukun yang keempat. Ialah berdiri imam, makna berdiri. Ialah berdiri, makna berdiri itu imam tu pergi pada rukun keempat. Ialah berdiri, makna berdiri itu berdiri imam. Maksud berdiri imam tu, imam sudah pergi pada rukun keempat. Atau tasyahud. Ialah berdiri imam, imam berdiri, imam qiyam balik dah. Imam qiyam balik, rukun itu rukun keempat. Rakaat 1 rukun, sujud pertama 2 rukun, sujud kedua 3 rukun. Kalau rakaat imam tu masih ada lagi, pasti imam tu berdiri qiyam, bangun balik semula. Maka bangun imam tu dikatakan rukun yang keempat bagi imam. Atau tasyahud. Tasyahud tu baca tahiyat, bukan tahiyat awal ni, tahiyat akhir. Kalau rakaat imam tadi rakaat yang dah akhir sekali, akan tentulah rukun yang keempat bagi imam. Bangkit daripada sujud yang kedua, dia bangun baca tahiyat akhir. Itu maksud kata rukun yang keempat tu. Maka memilih ia makmum tu boleh buat pilihan salah satu daripada 2 perkara. Ini bagi makmum muwafiq. Bagi makmum muwafiq, manakala imam berpindah pada rukun yang keempat, dia kalau tak habis lagi bacaan Fatihah, dia kena buat pilihan salah satu daripada 2 perkara. Pertama, ia mengikut imam antara pilihan, boleh pada rukun yang keempat, ikut bersama dengan imam pada rukun yang keempat bagi imam sana. Manakala dia ikut imam pada rukun yang keempat bagi imam dan meninggal aturan semayang dirinya, pelaksanaan semayang hok sendiri dia tu tak payah buat lah, tak payah dia rokok i'tidal lagi lah, pakai teguh, pakai tinggal waktu tu.
Tu makna kata meninggal aturan sembahyang diri tu. Rokok tidak sujud tak ada dah tu. Sebab dia ikut imam dah. Dah lupa rakaatnya, rakaat yang tidak sempat habis baca Fatihah tadi dikira lara, tak dapat. Dan mana kalau tak dapat rakaat tu, dan mendatang ia akan rakaat yang kurang. Makna mendatang ia akan rakaat yang kurang. Dia kena sempurna hak rakaat yang tak sempat baca Fatihah tadi. Itu maksud kata mendatang. Dia sempurna macam mana? Kemudian tu salfah daripada salam imam beri salam maka datang kena bangun tambah satu rakaat lagi. Ini satu cara. Kelonggaran ke atas makmum muratib yang tidak sempat habis baca Fatihah setelah imam pergi kepada rukun yang keempat. Ini masalah selalu di ketengah dah ni. Dan kedua, pilihan yang kedua, makmum tadi, makmum muratib tak sempat habis baca Fatihah, sedangkan imam sudah berpindah rukun yang keempat baginya, ia niat mufarakah dengan imam. Boleh berpisah dengan imam. Niat mufarakah. Biar terdetik di hati mau niat mufarakah. Kalau tak dia niat mufarakah, masih lagi terikat. Kena ada niat mufarakah. Dan mengerja ia akan aturan sembahyang diri, dan lalulah mengerja. Dan lalulah ia mengerja akan aturan sembahyang dirinya. Setelah dia membuat niat mufarakah, pelaksanaan sembahyang dibuat sendiri-sendiri lagi lah. Tak ada beriman lagi dah. Maka jika tiada mengikut ia akan imam pada rukun yang keempat, atau tiada niat mufarakah, nescaya batal semayangnya. Ini risiko dia ni. Risiko masalah besarnya. Kalau orang tu, orang makmum muratib tadi tak habis baca Fatihah dia, imam sudah tinggalkan dia 3 rukun yang panjang, Fatihah tak beres lagi, sebaik saja imam pergi kepada rukun yang keempat bagi imam tadi, dia tidak buat pilihan salah satu. Pilihan berhenti baca Fatihah ikut imam pun tidak, pilihan niat mufarakah pun tidak. Apa macam? Maka jika tiada mengikut ia akan imam, benar. Maka jika tiada mengikut ia akan imam, makna tiada mengikut ia akan imam tu, dia tidak berhenti baca Fatihah ikut imam pada rukun yang keempat, pada rukun keempat bagi imam, atau tiada niat mufarakah, pada salah satu tak jadi pilihan dia, dia main kekal duk baca Fatihah dia tu, sedangkan imam sudah berpindah rukun yang keempat bagi dia, nescaya batal sembahyangnya. Sembahyang makmum tadi batal. Sebab dia tidak bertindak memilih pada salah satu daripada dua cara tu. Jika sengaja kalau buat hal begitu dengan sengaja batal. Maka jika lupa ia akan mengikut imam dan mengerjakan ia akan aturan sembahyang diri, tiada batal sembahyangnya. Kalau terlupa, al-maklum lah, tak batal lah sebab terlupa. Tapi sungguh pun tak batal. Bahkan bila teringat ia, manakala dia ingat, nescaya wajib mengikut imam. Wajib dia ikut imam. Dan lara barang yang mendatang ia atas aturan sembahyang diri itu. Ada pun dia buat dalam suasana lupa tadi, dikira tak dapat, dikira lara rakaat. Maka tiada dibilang demikian itu rakaat baginya. Rakaat tu bagi dia tak ada bilangan, tak masuk kira tu. Hak rakaat dia lara, dia lupa tadi. Manakala tak dibilang dan mendatang ia kemudian daripada salam imam, akan demikian itu rakaat. Hak rakaat yang lara tak masuk kira kerana lupa tadi, dia kena
tambah bilangan rakaat selepas imam beri salam tu. Begitulah tiap-tiap orang muwafiq hukumnya, begitulah hukum ke atas makmum muwafiq. Ada pun makmum muwafiq yang waswah. Hak ni dibahas dah dulu. Pada masalah hukum muwafiq. Makmum muwafiq yang lambat baca Fatihah kerana sudah jadi sifat tabiat membaca lambat, maka ia dimaaf ketinggalan dari imam 3 rukuk yang panjang. Kalaulah makmum muwafiq juga lambat baca Fatihah kerana waswah, waswah pun jadi lambat juga. Bahawa mengulang-ulang ia akan kelimah, duduk ulang-alik duduk kata hak tulah ya. Daripada ketiadaan mewajib ulang, sedangkan tidak wajib dibaca 2-3 kali satu ayat. Tapi sebab sudah dilanda penyakit waswah ni, ia akan nak wudu duduk sakutan tu umpamanya, maka tiada dibilangkan uzur walaupun dia makmum muwafiq sekalipun. Walaupun dia makmum muwafiq sekalipun, sekiranya lambat baca Fatihah kerana waswah, makmum muwafiq yang tidak ada keuzuran, maksudnya tidak dibenar sama sekali, ia ditinggal oleh imam sampai 3 rukuk yang panjang. Jangan faham makmum muwafiq semua diboleh ketinggalan daripada imam 3 rukuk yang panjang, selagi tak habis baca Fatihah boleh diteruskan. Tidak sedarak tu dah ni, itu faham darak tu. Tengok pada jenis muwafiq pula. Maka makmum muwafiq yang waswah tadi, yang lambat baca kerana waswah tadi, wajib ia sempurnakan Fatihah sebelum imam turun kepada sujud. Itu betara dia. Betara makmum muwafiq yang baca lambat kerana waswah, dia kena selesai baca Fatihah dia sebelum imam turun sujud. Takat tu saja kebenarannya. Imam rakaat boleh gagah lagi. Imam i'tidal tu tak boleh gitu tu. Tak boleh gitu tu. Kena selesai dah tu. Jika tak selesai juga, berat. Maka jika tiada sempurna lagi pada ketika itu, apa macam? Ibadah i'tidal, bangkit daripada rakaat, nak sujud dah. Fatihah tak selesai lagi. Mereka yang dikenal landa penyakit waswah tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tak jadi lagi. Kena balik pula. Ihdinas siratal mustaqim. Lain bunyi suara. Jadi pula ke dia dah. Ada kapal baru sekarang. Allah kalau sembahyang kat dia, pak kita jadi waswah ketek dah. Ikut. Usolli fardu. Usolli 4-5 kali usolli. Dah kalau bahasa payah sangat, tak payah usolli lah. Allahu akbar sekali. Tak wajib usolli tu. Cuma sunat saja pendapat kita ahli sunnah ni. Apa dia usolli? Imam dah pasal separuh dah Fatihah baca dah. Kita usolli tak lepas lagi. Ada ni. Kalau masih muda-muda lagi waswah dah. Kalau tua akan datang, pakai tak semaya ragu lah ni. Dia pasal comel kali. Sebab apa? Sebab dia tak respect apa yang dia buat. Mengapa jadi tidak respect apa yang dia buat? Kerana hati dia sudah dirusak. Dia main, dia waham. Waham itu tidak mendatangkan yakin, tidak mendatangkan zon dari apa yang dibuat. Itulah syaitan nak merosakkan kita. Dia sangat-sangat curiga kiranya kita orang semayang menepati bagaimana kehendak hukum pelaksanaan semayang. Maka lalu dia cari celah nak merosak walaupun kaki semayang sekalipun. Hak kaki semayang dia tak curiga dah, tu dah punah dah. Ini kaki semayang ni, dia nak munah lagi. Cara dia munah, dia boleh masuk ke dalam hati dia, etik hati kita sehingga jadi celaru.
Sebab tu dalam syariat Islam Nabi suruh rapatkan sah. Kerana Nabi nampak dicelah ruangan sah orang semayang tu dicelahkan oleh syaitan. Dicelah bukan dia nak semayang tu, nak merusak orang semayang. Jikalau kita rapat rahmat Tuhan tu turun, tidak ada peluang lagi dapat dia mencelah. Zaman sekarang darurat Covid tak boleh rapat. Selama mana tak boleh mai rapat ni wallahu a'lamu bis-shawab. Lama PKP, lamalah beruangan. Kalau melarat sampai ke ikut agenda darurat negara panjanglah kitanya. Mengapa tak boleh rapat? Kerana takut berjangkit penyakit, takut menular penyakit. Kan nak masuk masjid tadi dah cek suhu dah. Nampak derajah suhu tu boleh masuk masjid. Lepas tu dalam semayang tu lah dah pakar-pakar penutup hidung dah. Tak jadi lagi. Kau ajar tu robot penutup hidung. Buat sesak nafas je. Cek-cek suhu tak payah lah. Kawan-kawan. Pelik juga ni. Pelik juga ni. Takut-takut kita pakai agenda arahan hok tok guru daripada WHO. Punahlah agenda Islam kita. Kepala dia tu bukan kepala seperti kita. Kita ni kepala Islam. Dia ni kepala Yahudi pun ada di situ tu. Ya, kira hukum akal dia semata ya. Kita kan ambil jalan tengah. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara pekerjaan tu ke pertengahan. Jangan terik mendetik-detik, kenda mendebel. Terik mendetik-detik berat. Kena koci lah. Kenda berdela-dela tu maknanya Allah bebasnya. Tak ada cek suhu langsung. Kita ambil jalan tengah. Sebab kita orang Islam dia nak. Bukan kita yakin kepada ikhtiar tu memberi bekas. Yang memberi bekas selamat kita berhasil apa yang kita qasak, yang kita nak tu Allah Ta'ala yang menentu. Tetapi satulah dinilai melalui usaha kita. Kita ada saranan tu. Ini kalau duduk berakidah kepada usaha memberi bekah, menyelamatkan kita, tak nampak kuasa Tuhan yang menyelamat, syirik hukumnya. Syirik. Buka lamaran akidahnya. Kalau berakid kepada makhluk berkuasa, syirik. Mengapa kita kata pakar tangkap azimat syirik? Kerana berakid kepada azimat itu dapat melarikan kedai-kedai yang kita gantung azimat. Kalau tidak berakid kepada azimat, melarikan kedai, tidak jadi syirik walaupun disakut azimat penuh dalam kedai sekalipun. Lebih banyak azimat daripada barang sekalipun. Hak syirik itu setelah kita meletak kepada makhluk berkuasa, sama bagaimana Tuhan yang berkuasa. Kena faham molek ni. Ini takut Allah Ta'ala nak uji, dua mari penyakit Covid nak uji orang Islam kita. Orang Islam dah selayak dikatakan menerima ujian Allah. Orang kafir tu sudah musnah sama sekali. Tak patut kata uji, dah lantak pada dengan muka dah. Manakala diuji dengan penyakit ni bermacam-macam dah buat anayan. Orang tu gitu, orang dia gini. Kita tetap berkonsentrate dengan ilmu yang kita mengaji. Apa guna kita mengaji kalau kita tidak nak memihak dengan ilmu? Bakar apilah kitabnya. Buat masalah. Saya tetap dengan ilmu saya. Ilmu saya tidak berintikad kepada penyakit memberi bekah. Allah memberi bekah. Tetapi sungguh pun begitu, tetap kita kena berusaha mengikut saluran. Mengikut saluran. Sebab Tuhan ciptakan alam ni ada mempunyai saluran. Sebab tertentu. Bagaimana dikatakan likulli syai'in sababa. Setiap sesuatu tu Tuhan jadi ada sebab-sebab. Maka kita usahalah melalui sebab-sebab tu agar dilindungkan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita berkeyakinan kepada usaha tu berkuasa dapat melindungkan kita. Kita yakin Allah melindungi, tetapi tetap kita kena berusaha. Nak faham gitu? Nak faham gitu? Ada dah.
Tetapi berkata Ibn Hajar, masuk tajuk kita ni, dah menggelilar jauh tu. Tetapi berkata Ibn Hajar Sayyugiyah orang waswah yang jadi seperti kejadiannya dengan sekira-kira memutus tiap-tiap mereka yang melihat akan dia tidak memegang hilang itu waswah. Ini ayat zaman Ibn Hajar ni. Dia terjemah ke dalam bahasa Melayu begitu bunyinya. Dia sebab itulah orang baru sekarang walaupun dia ngaji Arab sekalipun dia tak berapa minat baca kitab karangan ulama dulu. Sebab bahasa yang digunakan pakai ulama dulu tu kadang-kadang berbelit-belit bunyi. Semacamlah kita orang Melayu. Kita buka kitab bahasa Melayu, kitab Jawi. Payah nak faham. Walau dia tulis dalam bahasa ibunda dah, payah nak faham. Samalah. Kitab Arab sekalipun begitu juga. Lalu tak lalu, walaupun dia mau mengajar Arab, ambil jalan mudah baca kitab karangan ulama-ulama baru. Karangan ulama-ulama moden. Sebab itulah jarang nak bercakap pendapat. Sebab dia tak rajak tek-tek kitab-kitab lama. Dia banyak bercakap pendapat yang dikatakan oleh doktor, oleh profesor, baru. Sama je kita pergi ke kedai kitab. Kitab Jawi lama, kitab Jawi lama banyak. Buka-buka tak faham. Tak faham. Lalu tak lalu beli buku-buku baru. Gitulah. Buku-buku baru. Tengok. Tengok sini. Ulama dulu mengarang kitab Jawi kadang-kadang kalau dibuat pengertian kitab Arab tu dia terjemah direct. Bagaimana lafaz Arab? Betul jadi seolah-olah bahasa tu seolah-olah klasik sebab dia bahasa lama. Bahasa zaman Ibn Hajar ni. Zaman Syekh Ibn Hajar, Syekh Ramli, Zakaria Ansar. Zaman-zaman tu. Ratus tahun yang lampau ni. Tetapi berkata Ibn Hajar, berkata Syekh Ibn Hajar Sayyugiyah, sepatut orang waswah yang jadi seperti kejadiannya sudah jadi lumrah waswah, sudah jadi tabi'i dia waswah dengan sekira-kira memutuh tiap-tiap mereka melihat akan dia tidak mungkin hilang waswah itu. Kalau orang tengok penyakit waswah dia ni, berat dah ni, tak ada ubat dah, raung farmasi pun tak ada dalam farmasi ubat dia. Kalau siapa dia pelekat gitu, kata Syekh Ibn Hajar bahawa diberi akan dia katakan diberi itu dijadi akan dia hukum orang yang lambat gerak diam yang telah lalu, semacamlah orang yang lambat bergerak diam dalam sembahyang. Dia letakkan hukum sama bagaimana orang yang lambat pergerakan dalam sembahyang. Mengapa lambat? Sebab tubuh tu besar. Mengapa lambat? Kerana kena penyakit gaut. Jadi lambatlah kitanya dah. Tu imam dah berdiri dah. Kita duk ngongeng atas jadah baru nak bangun. Maka kalau lambat pergerakan tadi, maka dimaaf meninggal dengan imam hingga 3 rukuk yang panjang. Jadi bertolak dari situ makmum wafiq yang waswah, yang suka dihilangkan penyakit waswah tadi, maka mengikut Ibn Hajar hukumnya dimaaf, ia ditinggal oleh imam 3 rukuk yang panjang. Tapi Syekh Ramli tidak pendapat gitu. Syekh Ramli dihukum waswah ni daya nak ni waswah yang teruk dah ni. Waswah teruk ni. Nasihat pun tak jalan dah nah. Dia sendiri nak hilangkan waswah tak boleh lah ni. Boleh dah. Ada pun makmum yang muwafiq yang datang syak pada membaca Fatihah. Ada pun ni pada sepatut masalah ke-11 ni. Masalah lah dah ni. Buat situ nombor 11.
ataupun masalah ke-11. Ada pun makmum rafiq yang datang syok akan baca Fatihah atau belum baca, dia sok baca ke tidak baca Fatihah, ataupun dia langsung tak baca lagi, Fatihah tadi, atau ingat ia akan ketiadaan baca, dia sedar, oh aku tak baca Fatihah lagi, padahal sudah rakaat ia dan sudah rakaat imamnya, kedua-dua sudah rakaat. Imam rakaat, dia pun rakaat, sama-sama dia duduk rakaat dengan imam. Yang timbul persoalan dalam kepala, aku baca ke tidak Fatihah, satu masalah. Masalah yang kedua, tidak main syak dah, direct dia tahu dia memang tak baca lagi Fatihah. Ini masalah ke-11. Maka tiada harus yang kembali baca Fatihah. Ada pun makmum rafiq, masalah ke-11. Kat tu dulu. Penghujung kita ni payah-payah sikit ni. Tapi heran orang zaman dulu, dia boleh teruk akalan, dia boleh faham kan. Sebab apa? Sebab dia main hari-hari dia tumpu. Dia boleh pergi.